各位弟兄姐妹们，大家平安，Salam sejahtera bagi kita semua。现在我们就是要进入我们的晚祷会。首先我们来默祷。Kita akan memasuki doa malam kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amen。我们要一起荣耀上帝的名。我们要开声赞美主，用荣耀归神的之歌。荣耀归于最高神，荣耀归神，荣耀归神，荣耀归于最高神，赞美赞美不尽，赞美真神慈爱最深，赞美真神恩居万人，赞美真神神的天庭，赞美神父神子神灵，荣耀归于最高神，荣耀归于最高神，荣耀荣耀荣耀荣耀归于最高神，荣耀荣耀荣耀归于最高神。你们 berilah hormat padanya, ada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak terhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, ada Allah Maha Tinggi, Maha mulia, berilah hormat padanya. Maha mulia, berilah hormat padanya。我们一起祷告。我们在天上的爸父神上帝，我们满心感谢赞美主，因为你给我们这么好的机会，一家人在一起的来参与这个祷告会。谢谢父神，感谢赞美主，让我们就是跟众一起的弟兄姐妹们来荣耀高举上帝你的圣名，用诗歌来歌颂赞美主。谢谢父神，让这一下子我们所聆听的道理，都是再一次的来坚强我们的信心。父神主，我们谢谢你，让我们跟众弟兄姐妹们一起的祷告，是在主啊，蒙到上帝你垂听，也是来应允帮助我们在这个困境的情况里面。感谢父神，感谢赞美主，我们这样祷告交托，奉靠主耶稣基督的名，阿门。接下来我们就是要请尤志尊牧师还有胡伟良弟兄来证道。Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹，大家晚上好。 Kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah pada malam hari ini. 我们感谢主，我们今天晚上可以一起来敬拜上帝。 Kita patut terus bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. 无论在什么样的情况之下，我们应当要不断的感谢他。 Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. 还没有听到之前，我们先来祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami memohon supaya kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus
Mencelikkan mata rohani kami. Urapi kedua hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, mampukan kami untuk menyampaikan kehendak kebenaran-Mu bagi setiap kami. Dan Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti seperti apa yang Tuhan inginkan kami mengerti. Kami boleh melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan kami melakukannya. Terima kasih yang surga, kami menyerahkan di dalam waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar satu tema tentang jalan Tuhan. 弟兄姐妹，上个礼拜我们已经学习了有关于上帝的道路。 Dengan nas Alkitab yang terambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. 是取自于圣经的出埃及记13:17节到22节。 Hari ini kita akan melanjutkan ayat 19 sampai ayat ke-20. 今天我们要继续来接在第19到第20节。 Tema kita pada malam hari ini adalah tentang janji Tuhan. 今天晚上的主题是有关于上帝的应许。 Minggu lalu kita sudah diingatkan jalan yang terpendek tidak selamanya jalan yang terbaik. 上个礼拜我们已经被提醒了，最短的路不一定是最好的路。 Hari ini kita akan melihat di dalam ayat 19 dan 20. 今天我们要看的是19跟20节， Yaitu di dalam Keluaran 13 ayat 19 sampai 20. 在出埃及记13章19到20节， Kita baca dua ayat firman Tuhan ini saja. 我们只读这两段经文。 Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. 摩西把耶斯的骸骨一同带去，因为耶斯曾叫以色列人严严的起誓，对他们说：“上帝必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。”他们从苏格起行，在旷野边的以堂安营。 Ada seorang teolog yang terkenal yang berasal dari Amerika bernama Peter Eric Enns. 有一位很有名的神学家从美国来的，他的名字叫 Peter Eric Enns。 Dia mengatakan Allah membebaskan Israel dari Mesir bukan karena mereka pantas mendapatkannya. 他说，上帝使以色列人从埃及出来得释放，不是因为他们应该所得到的， Tetapi oleh karena Allah hendak menggenapi janjinya kepada Abraham dan nenek moyang Israel lainnya. 但是因为上帝想要成就他对以色列还有以色列人的祖宗的应许。 Allah yang kita sembah adalah Allah yang memegang janji dan menepati janjinya. 我们所敬拜的上帝就是守约的上帝，也是成就应许的上帝。 Musa melakukan seperti apa yang dikatakan Yusuf kepada umat Israel. 摩西做了，就是以色列告诉也是告诉以色列人， Yaitu membawa tulang-tulangnya dari Mesir menuju tanah perjanjian. 那就是把他的骸骨从埃及带到这个应许之地。 Tanah perjanjian yang dimaksud adalah tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada Bapa Abraham. 应许之地就是上帝应许亚伯拉罕的一个地方。 Dengan demikian Yusuf mengimani perjanjian Allah kepada Bapa Abraham. 那就是这样，耶稣他相信上帝对亚伯拉罕所许的应许， Dan Musa menggenapinya. 然后摩西就是成就了。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kadangkala ketika saya merenungkan firman 有 Tuhan, 时候当我思想这个圣经的时候， saya heran mengapa kadangkala Tuhan begitu baik. 我感到很好奇，为什么上帝这么的美善？ Hanya oleh karena perjanjian yang harus dinyatakan kepada umatnya, 是因为上帝所立对他的子民所立的约， dia harus menahan kecewa atas tingkah laku umatnya. 他必须对他的子民
忍受了他的失望。 Bukan saja Allah kecewa, 上帝不只是失望， bahkan ketika umatnya berseru kepadanya, justru Tuhan masih saja memberkati 当 mereka. 他的子民呼求上帝的时候，上帝仍然还是去救他。 Bapak Ibu Saudara, coba Anda memperhatikan di dalam 2 Tawarik 21 ayat 6 sampai 7. 弟兄姐妹，我们注意从这个历代之下第21章第6到第7节， Di dalam ayat firman Tuhan itu memberitahu pada kita ada seorang raja bernama Raja Yoram. 在这一段经文告诉我们，有一位国王叫做约兰， Dia adalah berasal dari keluarga Ahab. 他就是从这个亚哈的家族， Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 他在耶和华的眼中行了恶事， Tetapi herannya firman Tuhan memberitahu kepada kita, 但是感到很好奇的，圣经告诉我们， Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. 耶和华是因为他以大卫所立的约，他不肯灭大卫的家。 Sesuai dengan apa yang dijanjikannya, ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. 就是按照他的应许，他就是会祝福大卫直到他的后裔。 Bapak Ibu Saudara, Raja Yoram hidup sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. 约兰在耶和华的面前，在上帝面前行了很多的恶事， Tetapi oleh karena perjanjian Allah kepada Raja Daud, 但是因为上帝跟大卫所立的约， bahkan berkat perjanjian itu mengalir di keturunan Daud selanjutnya. 这个他所立的约，他的祝福留在他的后裔。 Demikian juga apa yang dialami oleh umat Israel pada saat itu. 以色列人所面对的事情也是一样。 Bangsa yang sebenarnya adalah bangsa yang tegar tengkuk. 以色列人就是一个印着景象的百姓， Selalu mengecewakan Tuhan. 常常使上帝失望。 Namun Tuhan tetap mengasihi mereka. 但是上帝仍然的爱着他们。 Ketika mereka mengalami kesusahan dan penindasan, mereka berseru kepada Tuhan. 当他们面对苦难、面对压迫的时候，他们呼求上帝， Tuhan tetap mendengar seruan pertolongan mereka dan menolong mereka. 上帝也依然听了他们的呼求，也帮助他们。 Bapak Ibu Saudara yang 亲 terkasih, 爱的弟兄姐妹， ada begitu banyaknya janji-janji Allah kepada umatnya yang tercatat di dalam firman Tuhan. 上帝对他的子民有许多的应许，我们可以看到在这个圣经里面。 Ingin mengingatkan akan betapa murah hatinya Allah bagi kita. 这个告诉我们，上帝对我们是慈爱的上帝。 Dan ketika kita bisa memegang janji daripada 当 Allah, 我们可以掌握上帝的应许的时候， maka yakinlah ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi, kita akan melihatnya dengan cara yang berbeda. 那我们要深信，当我们看到一切所发生的事情，我们是以不同的方式来观看。 Ada seorang penulis buku yang terkenal bernama Dan Black. 有一位很有名的作家，他的名字叫 Dan Black。 Dia menceritakan tentang 2 kisah nyata di dalam bukunya. 在他所写的书里面，他写了有关于2件事实的事情。 Ada seorang pemain bola basket yang berbakat bernama Kurt Brinkman. 有一位这个打篮球的选手，他的名字叫 Kurt Brickman。 Ketika dia berusia 16 tahun, dia kehilangan kedua kakinya oleh karena sebuah kecelakaan. 在他16岁的时候，因为车祸，他失去了2只的脚。 Ini hal yang buruk bagi dia. 这对他来说是一个很糟糕的事情。 Namun dengan berlalunya waktu, 但是因为时间而过去了， akhirnya pebasket muda ini menjadi atlet kursi roda yang terkenal. 最后这个篮球选手他成为一个很有名的轮椅上的选手。 Suatu hari ada wartawan mewawancara dia. 有一天有一个记者对他做了访问， Ia berkata, 他说 segera sesudah kecelakaan itu saya bangkit.
因为这一场车祸过了，我就起来。 Saya justru tidak tahu seperti apa kalau kaki saya masih ada. 我反而不知道，如果我脚还存在的时候，我会变成怎么样。 Sedangkan seorang pria setengah baya matanya disembuhkan 另外有一个男子，他的眼睛被医好了， dan dapat melihat kembali oleh karena matanya buta sejak lahir. 从出生他的眼已经瞎了，现在可以重新的看见。 Seorang psikolog yang menangani dia berkomentar, 有一个心理医师，就是他的这个医生， mantan pria buta ini 就是这个以前瞎眼的人， waktu dia buta dia adalah seorang yang begitu hebat. 当他瞎眼的时候，他是一个很了不起的人。 Tetapi ketika dia sembuh, 但是他被医好的之后呢， prestasinya merosot drastis. 他的成绩往往没落， Bahkan seperti orang bodoh. 甚至好像一个愚笨的人。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， bagi kita kehilangan kedua kaki adalah masalah besar. 对我们来说，我们失去两只脚就是一个很大的问题。 Tapi bagi Kurt Brinkman justru adalah kunci kesuksesan 但 dia. 是对 Kurt Brinkman 反而是一个他成功的秘诀。 Bagi kita mendapat kembali penglihatan itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa. 对我们来说，如果可以重新的看见，是一个很了不起的礼物。 Tetapi bagi pria yang separuh baya itu adalah sebuah masalah besar. 但是对那些中年男子，他是成为一个很大的问题。 Numpang tanya, mengapa ini bisa terjadi? 请问为什么这件事情会发生？ Ini bukan soal masalahnya, 这个不是关于他的问题， tetapi bagaimana kita melihat sebuah masalah. 而是关于我们要如何看待一个问题。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， saya sudah pernah mengatakan, 我曾经说了， masalah yang kita hadapi sekarang tidak berbeda jauh dengan orang-orang yang berada di luar. 我们现在所面对的问题，跟外面的人所面对的问题没有差多少。 Kita sekarang berusaha menghindari wabah penyakit yang ada. 我们现在尽量避免这个疫情。 Ketika dunia mengalami krisis perekonomian, ini juga berimbas bagi kita anak-anak Tuhan. 当世界上有这个的危机的时候，我们上帝的儿女也是面对这样的问题。 Ketika tingkat kejahatan semakin meningkat, ini juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, di mana kita tinggal. 当治安发生问题的时候，我们的作为也是有这样的问题。 Orang-orang dunia mengalami kecemasan, kita juga tidak bisa terhindar daripada kecemasan yang sama. 世界的人他们有担忧，我们也是有担忧。 Namun firman Tuhan memberitahu kita pada malam hari ini, 但是今天晚上，圣经告诉我们， janji Allah lah yang harusnya kita pegang 我们要掌握的就是上帝的应许， untuk menghadapi segala permasalahan yang terjadi. 来面对我们来面对一切的问题。 Karena janji Allah itulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. 是因为上帝的应许就是我们的安慰的来源， Janji daripada Allah itulah yang menjadi sumber pengharapan bagi kita. 上帝的应许就是我们盼望的来源。 Bagi kita yang sedang merasa kesepian sekalipun kita sudah taat pada firman Tuhan, 对我们那一些感到很孤单的人，虽然我们已经遵守上帝的话语了， Tuhan memberikan janjinya, 上帝给了应许， ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 我就常与你们同在，直到世界的末了。 Bagi kita sedang menghadapi permasalahan dan tidak tahu lagi bagaimana harus melangkah, 对那一些已经正在面对问题的时候，不知道要如何走他下一步的话， Tuhan memberikan janjinya. 上帝给了他的应许， Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 你要专心的仰赖耶和华， Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. 不要依靠你自己的聪明， Akuilah dia dalam segala lakumu, 在你一切所行的事上都要认定他， maka ia akan meluruskan jalanmu. 他就必定指引你的道路。 Bagi Anda yang sedang tertekan,
对你感受到有很多的压力， Oleh karena beban masalah yang sangat 是 besar, 因为很大的问题， Tuhan memberikan janjinya bagi kita, 上帝给了你的应许， segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 我靠着那加给我力量的，凡事都能做。 Bagi kita yang sedang khawatir akan masalah ekonomi dan kebutuhan hidup 对 kita, 我们来很担心有关于经济问题，还有家庭所需用的东西， Tuhan memberikan janjinya bagi kita, 上帝给了我们的应许， Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan 我 engkau, 总不撇下你， Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 也不会丢弃你。 Ini bisa dibaca di dalam Ibrani 13 ayat 5. 这个就是在希伯来书第13章15节。 Kemudian bagi orang tua yang mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya, 对父母，他们担心孩子们的未来， Tuhan memberikan janjinya, 上帝也给了他的应许。 sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. 我所知道，我想你们所怀的意念，就是测平安的意念， Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. 是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们为后有指望。 Ini merupakan sebagian daripada janji-janji Allah yang saya sampaikan pada malam hari ini. 今天晚上所告诉弟兄姐妹的，就是一部分的上帝的应许。 Saya mengharapkan setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bisa mengetahui janji-janji Allah di dalam hidup kita. 盼望每一个人都可以思想上帝的话语，让我们可以知道上帝的应许在我们的生命当中。 Karena Tuhan menghendaki kita mengerti janjinya dan berpegang pada janjinya. 因为上帝他想要我们了解他的应许，也可以掌握他的应许。 Bahkan Tuhan lebih menginginkan kita memegang janjinya daripada mencari penyelesaian masalah melalui doa kepadanya. 甚至上帝想要我们寻找他的应许，比起寻找问题的答案。 Janji-janji Allah sebenarnya sudah dinyatakan bagi kita. 上帝的应许其实已经彰显给我们了。 Bapak, Ibu, Saudara yang 亲 terkasih, 爱的弟兄姐妹， bagi kita yang suka olahraga beban, 对我们很喜欢做这个举重运动的人， yang ingin membentuk otot lebih kuat, 要把这个肌肉变得更强。 maka kita akan memulai mengangkat beban misalnya 15 kg terlebih dahulu. 开始的时候，我们就是举这个15公斤的举重。 Setelah kita mengangkat beban itu 15 kilo, kira-kira beberapa bulan kemudian, 当好几个月，我们举这个15公斤的重量， kita akan merasa kenapa beban ini semakin ringan. 我们感觉到这个重量比较轻一点。 Numpang tanya, 请问一下， apa yang membuat beban ini terasa ringan? 是什么让这个重量比较轻起来？ Apakah karena berat beban ini yang semakin ringan? 是不是这个重量变轻了？ Jawabannya bukan. 答案不是这样。 Jawabannya benar adalah karena otot kita sudah semakin kuat. 答案就是因为我们的肌肉越来越强壮了。 Bapak, Ibu, Saudara, bagi setiap kita yang bisa mengerti janji daripada Tuhan, 弟兄姐妹，我们每一个人可以了解上帝的应许的 akan 人， membuat iman kita semakin kuat menghadapi masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan 会 ini. 使我们的属灵越来越强壮，来面对这个世界上的问题。 Bahkan sampai-sampai kita tidak akan menyadari masalah yang kita hadapi jadi lebih ringan. 甚至我们会感觉不到我们的问题会更轻了。 Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu apakah Anda sekarang ini sedang menghadapi masalah. 弟兄姐妹，我不知道你们是不是现在面对的问题， Saya tidak tahu bagaimana Anda memandang cara menyelesaikan 我 masalah. 不知道你怎么样看待你这样的问题。 Tetapi firman Tuhan hari ini menginginkan kita melihat permasalahan dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. 但是圣经告诉我们，我们要把这个问题看待的时候，就是从上帝的眼光看，不是按照我们的角度来看。 Tuhan menghendaki kita
menyerahkan segala permasalahan ini kepada Dia. 上帝要我们把一切的问题交给他， Dan Dia ingin kita mengerti bahwa janjinya tidak akan mengecewakan kita. 他要我们了解他的应许不会使我们失望。 Janji firman Tuhan yang kita dengarkan dari firman Tuhan yang kita ambil tadi 我们刚刚读的经文 mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. 会说，上帝的应许从来都不会离开我 Dia 们， tidak akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya berada di Mesir. 他从来不会离开我们，永远的在这个埃及地。 Dan Dia juga tidak akan mengizinkan kita berjalan sendirian. 他也是不允许我们一个人走。 Janji Allah adalah janji yang nyata. 上帝的应许是一个真实的应许， Dia akan mendatangi kita, 他会来到我们这里， Dia akan mencintai kita, 他会爱我们， dan Dia tidak akan melupakan kita. 他也是不会忘记我们。 Ya, firman Tuhan pada malam hari ini menghibur dan menguatkan setiap kita. 但愿今天上帝的话语可以安慰我们，可以给我们一个很坚固的心， Untuk senantiasa berpegang pada janji Allah yang luar biasa itu. 要常常掌握奇妙上帝的应许。 Tuhan Yesus memberkati. 愿耶稣祝福， Mari kita 我 berdoa. 们低头祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ketika kami melihat sebuah realita, kenyataan, masalah demi masalah yang sedang terjadi bagi bangsa dan negara kami dan juga bagi hidup kami. Kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu akan janji daripada Engkau yang sama sekali tidak akan meninggalkan kami. Engkau peduli, Engkau mengetahui, dan Engkau juga akan senantiasa menghibur dan menguatkan kami. Tuhan tolong kami Bapa, supaya firman-Mu senantiasa menghidupi kehidupan kerohanian kami. Dan iman kami juga semakin hari semakin dikuatkan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sisi. 现在我们要继续祷告，我们先用第2首的歌，主啊，我属于你 ，Aku milikmu, oh Tuhan。我们先用中文采用印尼文来唱。主我属你，你生着我，你曾出过，你爱我。 Jesus.
现在都是要同心合意来祷告。第一项，我们就是要感恩祷告，我们就是要感恩因主的带领与陪伴，在我们的家庭、健康、工作，让我们的生活随时荣耀主与合神心意。我们也要感恩，在新冠病毒疫情期间，我们还被设下机会来敬拜他。Kita bersyukur untuk kesehatan, keluarga, dan pekerjaan yang Tuhan pimpin dan sertai, biar hidup kita senantiasa berkenan dan memuliakan Tuhan. Kita juga bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam masa-masa pandemi virus corona. Kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepadanya. Mari kita sama-sama buka suara dan kita berdoa. 我们在天上的阿爸父神上帝，我们满心感谢赞美主，你是充满怜悯慈爱的真神，你就是我们的上帝。父神主耶稣，我们谢谢你，因为我们深信你是充满权柄能力的上帝。感谢父神，感谢赞美主。父神主耶稣，我们谢谢你，因为你的旨意就是让你的子女活在这个地上，如同在天上一样。也谢谢父神，感谢主，让我们可以享受上帝你的怜悯，让我们可以享受上帝你从你而来的健康，让我们可以享受上帝从你而来的安全。谢谢父神，感谢赞美主，是给我们心灵里面安全、平安、喜乐，也不单是我们，让我们的家人、我们的大家庭也是感受到。感谢父神，感谢赞美主，你仍然祝福我们的工作，你仍然祝福我们的这个生意，让我们所做的工作、所办的这个生意仍然顺利。感谢父神，感谢赞美主，父神主耶稣，我们谢谢你，让我们在这个生命里面仍然所做的、所想的都能合神心意。感谢主。父神主耶稣，我们谢谢你，让在这个新冠病毒时期里面，我们仍然还有机会的来服侍你，还仍然有机会的来敬拜你。虽然不能够聚集在教会，但是我们与我们的家人在我们各个的家庭里面。感谢父神，感谢赞美主，我们将感恩、仰望、祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿们。好，现在我们就是要进入第二项的祷告，我们要为世界各国所挣扎的事来祷告。Kita akan berdoa untuk pergumulan dunia dan bangsa. Kita akan berdoa untuk pemulihan bangsa-bangsa, kiranya Tuhan berbelas kasihan. Kita juga berdoa kiranya dalam masa COVID ini boleh membuka mata manusia yang terbatas bahwa mereka membutuhkan Tuhan. 我们为世界各国的恢复来祷告，求主怜悯。我们也愿在这新冠病毒时期能展开人类有限的眼目，就是他们需要神。我们为这两项来开声祷告。Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertatah di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan, ketika dunia, ketika bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa yang kuat di antara mereka sudah menyerah Tuhan, dan sudah mengangkat tangan mereka, ya Bapa. Tuhan, di saat-saat seperti ini ya Bapa, mereka sudah kehabisan usaha, mereka sudah kehabisan tenaga. Tetapi ya Tuhan, biar saat-saat seperti ini ya Bapa, Engkau menurunkan tangan kuat kuasa-Mu ya Bapa, untuk memulihkan bangsa-bangsa. Karena wabah ini ya Bapa sudah menghancurkan dan juga sudah membuat kehidupan dampak-dampak yang ada ya Bapa, begitu sudah dirasakan oleh semua orang-orang di dunia ini. Tuhan, kami juga percaya ya Bapa, biar di masa-masa krisis seperti ini,
Engkau membukakan hati semua orang yang ada di dunia ini. Bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hanya tangan kuat kuasa-Mu yang bisa membantu kami. Yang bisa memulihkan bangsa. Yang bisa memulihkan dampak-dampak dari corona ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita kembali akan melanjutkan topik doa kita. Kita akan berdoa untuk garda terdepan seperti tim dokter, tim perawat, polisi, TNI, petugas layanan publik, dan para relawan yang ada. Kita juga berdoa untuk keluarga pasien yang meninggal, kiranya diberikan penghiburan, dan kita berdoa agar rakyat Indonesia boleh terhindar dari hoax yang menyesatkan. 我们要为在前场的医疗队来祷告，包括医生或护士、警方与军队来祷告，公共场所有的人员以义工来祷告。我们也为已过病人的家属来祷告，让上帝赐下给他们的安慰。我们也为印尼人民能远离误导性的谣言来祷告。Mari kita sama-sama buka suara dan kita berdoa untuk beberapa topik doa ini. 我们在天上的爸父神上帝，我们满心感谢赞美主，我们都是要同心合意的为这全场的医疗队来祷告。谢谢父神，感谢赞美主，让这全世界的医生们、护士们，我们就是完全不断的为着他们来祷告，让他们都是得到特别的保护。也谢谢父神，感谢赞美主。虽然有一些他们就是要凭着牺牲他们的命，但是我们深信父神主，你都是不断的怜悯他们，你就是会报答他们。感谢父神，感谢赞美主。父神主耶稣，我们也是仍然为着警方还有军队祷告，还有公共场所人员，还有义工来祷告。谢谢父神，感谢赞美主，让在这个时刻，主啊，让人人在惧怕的时候，但是你还仍然感动了很多很多的人。主啊，都是愿意把自己成为义工，来帮助那一些需要的人，特别是中病毒的人。父神主耶稣，我们谢谢你，让你赐下特别的保护来保护他们。父神主耶稣，我们谢谢你，让这一些的这个义工们，让这一些的医生、护士们、兵队、军兵们，父神主啊，让你感动更多你的儿女们，让他们在这个时刻，他们就是愿意把你的爱分享出去，让人们都感受到父神你的爱。谢谢父神，感谢赞美主。父神主，我们也谢谢你，因为很多这个病毒的人，他们就是要舍命，求主施恩怜悯，求主来帮助。因为很多人就是失去了他们的父亲，很多人就是失去了她丈夫、她的妻子、她的孩子们，她最亲爱的人。求主施恩怜悯，求主来帮助。父神主啊，主啊，让你都是来安慰他们，让他们愿意的放下。感谢父神，感谢主。我们为这印尼人民来祷告，求主施恩怜悯，求主来帮助，让这一些很喜欢把这个谣言的人，让他们的心灵都被感动，让他们都要大大的悔改，让上帝你的儿女们都要被提醒，我们就是不要跟随恶人的计谋来遵行。父神主啊，求主施恩怜悯，求主来帮助。主啊，主啊，求主让我们成为印尼人民，都是有聪明智慧，分别是好的还是不好的，是应该发出去的，
还是不应该发出去了。感谢父神，感谢赞美主，让我们都是能控制自己，不好的这个消息都不要传扬出去。感谢父神，感谢赞美主，我们这样祷告，交托奉靠主耶稣基督的名，阿们。现在我们就是要为着教会来祷告，为着每位信徒在物理距离期间能保持纯洁的信心来祷告。我们也是要为还在侍奉的全体神的仆人以服侍员来祷告，被保佑以私下健康。我们也是要祷告，为在自困难期间，我们能用主的爱来帮助别人。Kita juga berdoa kiranya setiap umat percaya boleh tetap menjaga kemurnian iman selama physical distancing. Kita juga berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan dan tim pelayanan yang masih melayani, kiranya diberikan perlindungan dan kesehatan. Kita juga berdoa di dalam masa sulit ini, kita boleh menolong sesama kita dengan kasih Kristus. 我们同心合意来祷告。父神主耶稣，我们满心感谢赞美主，因为你的经上已经是给我们应许。主啊，主啊，寻求你的人都能寻见，叩你的门，你都会给他们得开门。父神主耶稣，当这个时刻，我们就是很多都是放下工作，很多就是放下服侍的人。让我们在这个一段的时期，我们就是要寻求上帝你的面。上帝啊，求主帮助我们，让我们就是有一颗渴慕爱主的心，也是渴慕寻求上帝你的面，渴慕要追求上帝你的真理。谢谢父神，因为你提醒你的儿女们要寻求上帝你的国和你的义。感谢父神，感谢赞美主，让我们在这时刻虽然不方便来教会，但是我们在自己家属的地方，我们就是要不断的渴慕追求上帝你的话语，就是要每一天祷告，每一天读圣经，每一天就是来唱诗敬拜赞美主。父神主耶稣，我们谢谢你，求主施恩怜悯，求主来帮助，让我们这个全体神的仆人们，无论他们到哪里，无论他们还有什么服侍工作还要办的，但是我们深信主啊，成为上帝你的儿女，让我们不断的呼求上帝，你就是大能的手，保护着我们，怜悯我们，让我们都靠着主耶稣的名，完全脱离凶恶，脱离撒旦魔鬼的攻击和计谋，脱离这个一切的疾病，特别这个 Corona 的病症。感谢父神，感谢赞美主。父神主，我们谢谢你，我们现在也是要为着，让我们在这个困难期间的时刻，我们仍然可以分享上帝你的爱。谢谢父神，让我们透过这个电话可以来关怀我们的这个弟兄姐妹们，他们可以关怀那些需要的人，特别就是我们用上帝你给我们的空间，迫切的为着我们的弟兄姐妹们来祷告。我们也是可以为那一些需要的人祷告，为着教会祷告，也是为着世界来祷告。我们深信，虽然我们无力的做什么，但是上帝你全能的手都可以完全的做。感谢父神，感谢赞美主。我们深信父神主，当我们祷告，我们都是能摇动上帝你的手，实在你就是会拯救了我们世界，你就是会恢复了我们印尼，你就是会帮助我们教会，怜悯我们弟兄姐妹们。谢谢父神，感谢赞美主。我
我们这样祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿门。现在我们用2分钟的时间来个人祈求祷告。Sekarang kita menggunakan waktu 2 menit untuk berdoa bagi keperluan pribadi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amen。我们一起念主祷文，然后我们就是要请主堂牧师来做祝福祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们一起起立，我们领受上帝的祝福。愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。大家请坐，我们祷，愿上帝赐福你们。